saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Fa innal asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadits Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairul umuri awsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi nar. Amma ba'd. Alhamdulillah, sudah terhingga panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Rabbul Jalil, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa rahmat kesejahteraan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Maknanya Allah Taala Maha Pengasih dan Maha Pemurah, panjangkan umur kita. Allah Ta'ala mengetahui bahawa amal ibadah kita tidaklah begitu banyak agar kita dapat bertemu dengan Ramadan pada tahun ini. Ternyata bahawa umat Nabi Muhammad adalah umat yang singkat dari segi umur, kecil daripada saiz umur badan. Ini umat Nabi Muhammad. Lebih-lebih lagi lah kita di Asia ini begitu kecil fizikal kita. Walaupun dalam keadaan sibuk dengan Piala Dunia ni, kesedihan dengan pasukan-pasukan pilihan tewas dalam, tak sempat ke final, tak sempat semi final, tak apalah, kita teruskan pengajian kita pada malam ini. Dan saya rasa sebelum Ramadan saya kata inilah kita yang terakhir lah kita bersama. Jadi sebelum saya mulakan pembelajaran pengajian kita dengan kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini, saya tengok di YouTube satu peristiwa di mana masyarakat kita ini begitu hilangnya nilai kasih sayang. Kalau kita tengok di mana pasukan PJA dia geledah satu rumah, rupanya ada seorang kanak-kanak yang cacat, yang umurnya 15 tahun tapi macam budak umur 7 tahun gitu, dibiarkan dalam keadaan dhaif. Maknanya dilayan seolah-olah macam binatang, dibiarkan begitu sahaja. Mana hilang nilai? Adakah Islam ini tidak mengajar nilai kasih sayang? Islam adalah agama Islam itu sendiri, maknanya kasih sayang. Rahman dan Rahim sifat Allah. Dan Allah Ta'ala nyatakan dalam sebuah hadis Qudsi, irhamu man fil ardi yarhamukum fis sama. Kasihanilah mereka yang berada di bumi ini, sama ada manusia, haiwan dan sebagainya. Yarhamukum fis sama, nescaya kamu akan dikasihi oleh yang berada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang orang tengok inilah penghalang kepada orang nak terima Islam di antara orang sangka Islam begini, padahal itu jauh sekali dengan Islam. Dan inilah sesuatu yang kita amat sedih yang berlaku dalam masyarakat. Saya tinggallah seketika kita masuk kepada pengajaran kita, pembelajaran kita, iaitu beriman kepada kitab Surat 189 yang ketiga, mengenai kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, yang hanya membuatkan fatwa-fatwa. Dalam kitab Zabur ni ada fatwa-fatwa
dan nasihat-nasihat serta peringatan-peringatan yang mesti dijalankan oleh semua umatnya, tidak memuatkan syariat Allah dan hukum-hukum hakam agama. Dan kita tahu bahawa nabi-nabi yang terdahulu dia untuk kaumnya saja, untuk masyarakatnya saja, untuk tempatnya saja, dia tidak bersifat sejagat. Sebagai contoh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim selamat, Nabi Musa, Nabi Harun. Tapi Nabi Harun membantu kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga dengan Nabi Syuaib alaihissalam, sezaman. Tetapi tempatnya saja, dia tak boleh syariatnya, bukan untuk selain daripada kaum. Kerana Nabi Allah Daud alaihissalam hanya diperintahkan oleh Allah Ta'ala mengikut syariat yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam yang telah diputuskan menjadi Rasul dan membawa syariat terdahulu daripada. Maknanya syariat itu Allah Ta'ala perintah kepada Nabi Musa alaihissalam membawa syariat terdahulu daripada. Ini maknanya di mana keimanan, mana Rasul ke itu untuk kaumnya sahaja. Mana dalam satu masa Allah Ta'ala utus beberapa orang Rasul sezaman dan seterusnya. Semua yang kita tengok daripada tuntutan Tuhan, ada dari musibah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Allah Daud alaihissalam tidak merupakan kitab yang mengandungi syariat ilahi. Syariat ilahi maknanya undang-undang ketuhanan, hukum hakam yang Allah Ta'ala tentukan dalam untuk Rasul dan Nabi. Dan kitab Zabur juga itu juga tidak menjadi sebuah kitab syariat, kerana dia ada nasihat, dia ada fatwa, dan dia ada peringatan. Ini ialah kerana dalam kitab Zabur itu tidak membabitkan perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat sebagaimana yang ada dalam kitab Taurat. Kitab Taurat dia ada berkaitan dengan syariat, hukum hakam. Injil sama juga, dan kitab Al-Quran. Dan tidak termaktub pula dalam kitab Zabur itu hukum-hukum agama yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hukum, ada hukum dalam bukan maknanya tidak ada syariat ilahi. Syariat ilahi maknanya undang-undang ketuhanan yang dijalankan oleh umat nabi-nabi yang terdahulu, yang diputuskan oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, telah dijadikan dan ditetapkan oleh Allah suatu syariat. Mana kita dalam agama bukan kita boleh buat itu suka pandai, kita tak boleh. Sebab itulah golongan anti hadis ni tak keluar daripada Islam kerana dia memandai-mandai dalam perihal agama, menggunakan tujuh akal dan semata-mata. Dia kata kerana Quran yang lengkap, kenapa kita perlu pada hadis? Dia tolak hadis. Tolak hadis dengan apa itu? Dia tolak Quran, dia tolak Allah. Maknanya dalam agama mana syariat Allah tak boleh kita memandai-mandai. Dan jalan agama yang wajib diikut oleh umat nabi-nabi itu masing-masing. Di sini Tuhan kita dia nyatakan satu firman Allah, dua firman Allah Ta'ala sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Likulli ja'alna minkum sir'atan wa minhaja. Sadaqallahul azim. Surah Al-Ma'idah ayat 48. Maksudnya likullin ja'alna minkum, bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, apa dia? Sir'atan wa minhaja, kami jadikan, kami tetapkan suatu syariat, suatu ketetapan hukum, wa minhaja, dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing jalan agama.
Tetapi yang kita perlu tahu dari segi pokok dasarnya, yakni akidah, tidak berubah daripada seorang Nabi dan seorang Rasul. Cuma berbezanya dari sudut syariat sahaja. Contoh, sebagai contoh syariat Nabi Musa, bila melakukan syirik kepada Allah, boleh bunuh diri dia sendiri. Faqtulu anfusakum zalikum khairun lakum inda bari'ikum kata. Kamu nak taubat, mana kesalahan kamu, kesalahan yang besar syirik, menyembah anak lembu yang ditempur daripada Musa Samiri itu, kena bunuh diri kamu. Tapi syariat Nabi Muhammad tak boleh, walau dengan apa cara sekalipun, mengaku nyawa sendiri hukumnya haram. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jalan agama yang wajib diikuti oleh masing-masing. Ada panduan kita hidup di atas muka bumi, ada landasan, ada syariat, ada kena tutup aurat, kena sembahyang tiba masanya, kena berbuat baik. Itu maknanya jalan-jalan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dan Allah Ta'ala berfirman lagi pula, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Suratul Jasiyah ayat 18. Maksudnya summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr, pada kesudahannya kami jadikan engkau, yang wahai Muhammad, dan utusan engkau menjalankan syariat para sahabat iaitu Nabi ini, satu syariat, satu ketetapan hukum. Fattabi' wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Jalan yang cukup lengkap, Islam jalan yang cukup lengkap, jalan yang cukup sempurna daripada hukum agama. Maka turutlah jalan itu. Kita nak selamat, turut saja jalan yang Allah Ta'ala dah tentukan, yang disampaikan oleh Nabi, yang disampaikan oleh para sahabat, yang disampaikan oleh ulama tabi'in. Ikut ajar Islam. Jangan buat pandai-pandai lah. Ini banyak orang pun jadi pening. Ada kata yang baca doa di mananya berzaman namanya yang kita buka puasa. Allah malaikat semua dia kata kau yang lain ikut aja lah, yang sudah ada. Pening orang mananya. Dia kata yang ini bukan hadis sahih apa semua. Masalah yang kemudian menidakkan itu, menafikan itu. Tapi bila orang dia maknanya letakkan secara jelas, dia tak mahu. Ini masalah. Dan memandai-mandai masalah. Dan janganlah engkau menurut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui perkara yang benar, yang dia kata dia nak hadis dan menafikan apa yang telah dibuat oleh ulama tabi'in. Dia menafik. Jadi kalau kita kata ulama tabi'in ini, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, kita itu Quran hadis. Sedangkan Quran hadis ini memang Quran hadis, tapi dia sama dia saya sebut maknanya fahaman kau. Kita perlu ada ilmu, sampai ke ilmu. Orang dapat susu cantik sudah ikut saja. Ini mana-mana tak boleh. Sedangkan yang baru kita tahu mazhab apa ni. Mazhab apa dah dikatakan itu. Yang itu tak boleh, yang itu tak boleh, yang itu tak boleh. Sebetulnya itu Quran hadis. Sama ada dia untuk mazhab lain kita tak boleh. Dalam syariat Nabi-Nabi yang terdahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan
bahawa di antara perkara-perkara agama yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, hukumnya telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan telah diperintahkan kepada Nabi Nuh alaihi salam dan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam dan juga kepada Nabi Musa dan Isa yang menjalankan syariat dan hukum-hukum agama. Maknanya telah lengkap, telah jelas, di mana Allah Ta'ala nyatakan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha wallazi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikeena ma tad'un إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. Surah Asy-Syura ayat 13. Maksudnya, syara'a lakum minad-din, Tuhan kamu, Allah Ta'ala telah menerangkan kepada kamu apa dia? Minad-din, di antara perkara-perkara agama itu yang telah ditetapkan hukum agama, ma wassa bihi Nuha, perkara yang telah diperintahkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, maknanya perkara yang sama. Wallazi auhayna ilaik, dan juga yang telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad, benda yang sama. Apa dia perkara yang sama? Wama wasaina bihi Ibrahim, dan juga yang telah kami perintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, perkara yang sama. Wa Musa, dan kepada Nabi Musa. Wa Isa, perkara yang sama. Apa itu perkara yang sama? An aqimud din wa la tatafarraqu fihi, yaitu tegakkanlah pendirian agama. Untuk melaksanakan agama ini sama, tak ada beza. Untuk sampaikan risalah Islam tak ada beza. Tuhan kamu ialah Allah, tak ada beza. Wala tatafarraqu fi, dan janganlah kamu berpecah-belah. Kalau kita pandai sangat panggil dan berlapan dada, bukan tam-tam tak tinggal, panggil secara profesional, panggil, aku butuh kajian aku begini, dan berlapan dada. Masalah itu kadang-kadang disebut supaya orang kena, orang panggil nak ini tak masalah yang atau maknanya perselisihan dari segi dasar akidah adalah sama, cuma berbeza Nabi-Nabi terdahulu dari sudut syariatnya sahaja. Dasar akidah adalah sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tidak beza. Nabi dan Rasul semenjak daripada Nabi Adam alaihissalam hinggalah kepada Nabi Muhammad khatamul anbiya wal mursalin, penjudah segala nabi dan tidak ada beza dari segi akidah. Kabura 'alal musyrikin ma tad'uhum ilaih, berat bagi orang-orang musyrik untuk menerima agama tauhid. Berat. Ma tad'uhum ilaih, yang engkau seru kepada mereka, memang berat. Dan saya dengar satu rencana Islam agama di Radio Akib, seorang yang namanya Hafiz Yubing, nama dia. Dia kata antara dia terima Islam bukan kerana orang Islam. Yang pertama, orang Islam dia, orang kawan sepejabat dia, tak dia mewakili apa semua dia betul. Tapi bila dia tanya berkenaan dengan sembahyang itu, maknanya itu masalah yang kita Islam tak ajar kita menyerang kita. Dia ajar tunjuk dan Quran sebut
ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah ke jalan kamu dengan cara hikmah, bijaksana dan peringatan yang baik, tunjuk ajar yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebat, berbahasa dengan mereka dengan cara yang tunjukkan Islam kami. Tapi mati masuk neraka, Islam itu juga. Jadi antara dia kata, dia segar aku begitu. Tak cukup malu. Tapi bila aku tanya, dia tak boleh jawab tentang sembahyang orang Islam. Tapi dia tak perhati. Rasa nak tahu kan. Lalu dia pergi beli berkaitan cara-cara menunaikan solat, panduan sembahyang bagi lelaki. Dan dia baca. Dan dia kata Fatihah tu dia ada tulis juga. Dia cari dia ada tulis sebutan tadi. Sebenarnya maknanya dia tulis Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sehingga dia hafal. Dia boleh lagi sikit. Tahiyat dia hafal. Tapi dia cuba buat. Tapi bila dia buat, dia rasa dia tak pernah rasa tenang dalam sebelum ini. Tengok orang Islam ada segala cara dia. Tapi bila dia sampai tak boleh buat. Kerana jahil tentang hukum hakam agama. Tapi dia kan dia nak tahu, dia beli panduan solat, dia belajar dan dia cuba buat. Tapi rasa macam lain, dia tak pernah rasa. Kita yang dah Islam, maknanya kalau tak rasa ketenangan mencari biasa. Lalu dia antara pernah dia katakan muka dia bukan apa Cina sangat. Dia pernah pergi ke masjid. Dia pergi Islam tadi. Dan akhirnya bila nak masuk Islam, dia kata bukan suatu yang senang. Yang dalam dia, kamu nak masuk Islam, kamu tahu nanti kamu akan dipulang. Maknanya bukan senang. Syaitan dia kata cuba menggoda dia sebelum dia masuk Islam. Dan adalah dia kata ada manis, ada pahit juga. Dan mungkin tuan-tuan ada dengar 2-3 hari lepas saya dengar dalam Jumaat ini. Kadang-kadang dia boleh terima juga. Betul yang kita cakap. Kadang-kadang dia cuma tolak. Kerana apa bercakap dengan amalan nenek moyang. Dia tahu. Macam saya sebutlah, pengetua saya tanya pasal kiamat. Bila terang pasal kiamat, takut. Itu memang takut. Ucap. Tetapi dia masih lagi menindak. Kenapa? Hati ni siapa yang buat? Allah Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala bila nanti semualah cara. Memanglah hidayah Allah. Kita yang kena usaha cari kebenaran. Dan saya ingatlah bukan kerana saya juga dua orang pelajar. Ikut daripada naluri dia sendiri perempuan sekolah saya. Tapi dia cuba tengok. Dia cuba puasa. Dia cuba ikut jaga kawan-kawan yang tinggal asrama semuanya. Dia rasa tenang. Kemudian dia cuba puasa dan dia beritahu dia tak boleh terima kalau orang Islam dia kata puasa itu membenarkan. Tapi selepas dia umur 18 tahun, dia ada kabaran 2 orang bertemu. Dan dia nampak dia dalam fikiran dia berbeza Islam dengan agama. Kerana agama dia tidak ada bila-bila masa boleh dia semuanya. Agama Islam tidak perempuan ketika datang dia kata berbeza. Dia nampak bila guna akal nak cari kebenaran Allah Ta'ala. Bila tak mau cari kebenaran Allah Ta'ala. Allahu yajtabi ilaihi man yasha'. Allah memilih serta melurungkan sesiapa yang dikehendakinya untuk menerima agama tauhid. Tak ada lorong. Kita tengok Sayyidina Umar dan daripada doa Nabi dua-dua Umar Ibn Khattab dan Umar Ibn Haytham sama-sama memerangi Islam. Hingga Nabi SAW, ya Allah, terimalah salah seorang dari Umar ini, dan Allah Ta'ala terima Umar Ibn Khattab terima Islam. Dialah orang yang paling kuat menentang Islam. Malah sentiasa bawa pedang dan telanjang. Orang takut dengan dia. Kan?
Tapi akhirnya bila dapat tahu adiknya Fatimah dah masuk Islam, baca Quran, dan bila dia dengar Quran dia terpesona. Bukan sedikit mereka yang terpesona dengan bacaan Al-Quran ini kerana mukjizat. Bukan sedikit. Zaman dulu ke zaman sekarang banyak. Tapi kita ni boleh tengok mukjizat tukar channel lain. Tengok bola ulangan, itu masalah. Ulangan kita tengok semalam, tengok lagi, itu masalah. Banyak. Bukan sikit. Kerana mukjizat. Yang saya cerita, yang cerita ni nakal disebut oleh seorang ustaz yang pernah bertugas di Sarawak. Dia kata dia satu bilik ketika di UKM dan satu hafiz. Dan saya telah cerita sebelum ni, maknanya dia hafiz, dia lancarkan Al-Quran. Tiap-tiap hari dia sebelum pagi dia bangun awal semayang, dia lancarkan seperti kan? Dan belajar yang belajar UKM ni asalnya daripada Sabah, jalan daripada mana. Dan memang yang nakal tak nakal, dia pergi sana tak tahu apa dia tak banyak sepekan. Tapi tersentuh hatinya dengan Quran. Dia dengar lagu hebat, dia kata lagu tak pernah. Walaupun aku tak faham tapi meresap. Sehingga kan dia tak tahu, dia menangis. Kenapa dia menangis? Dia tak faham kok. Memang sentuhan hati. Lalu ditanya, apa yang kau mendengarkan tiap pagi lagu apa? Aku jangan dengar. Memang pelik lah, aku nak dengar lagu Melayu, lagu apa pun, tapi lagu ni sehingga kan aku menangis dan aku tak tahu kerana apa sebab. Lalu dia kata ini Quran, kitab panduan, itu dia lagi. Tapi maknanya tiap-tiap pagi dia sebagai rutin, dia buka. Lagi kuat dia punya wajib. Akhirnya tak tahan dia, walaupun hati ni Allah Ta'ala yang cipta, yang pertama dijadikan oleh Allah di dalam rongga Bani Adam ini. Dan akhirnya dia pergi, belum lagi masih Islam, dia nak pinjam, tapi katanya habis saja, boleh, tak ada masalah. Pertama, kamu tak boleh dengar dan tanda tak boleh. Pertama, dia kata, yang kedua, kamu mesti suci bersih walaupun kamu tak Islam, kamu tak ada nadi sampai kamu. Dan dia dengar dan akhirnya melakukan syahadat. Dan sebelum dia Islam, dia dah hafal beberapa ayat yang selalu. Yang sayang kalau kita yang dah Islam tidak menghargai mukjizat yang begitu besar, walaupun kita tidak sezaman dengan Nabi, tetapi ini yang Nabi selalu. Dan Nabi beri jaminan untuk perkara taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abada, kitab Allah. Telah aku tinggalkan, telah kuwarisi padamu umatku dua perkara, dan aku beri jaminan kamu tak akan sesat selama-lama. Zaman mana pun kamu berada, kalau kamu pegang dengan dua perkara ini yang aku warisi kepada kamu, kamu tak akan sesat selama-lama, iaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah hadis. Nabi dah beri jaminan zaman mana pun. Allah wa yahdi ilaihi man yunib, dan Allah Ta'ala memberi hidayah, petunjuk kepada agamanya itu sesiapa yang rujuk kembali kepada kita, dengan rujuk dengan taat dan patuh kepada kita. Biarlah betul-betul kita nak kepada Allah Ta'ala, betul-betul kita cinta kepada Allah dan Ta'ala, dan Allah Ta'ala dan Rasul, barulah dia. Kita kalau di pakcik haji ni, kita jumpa QIT ke, jumpa aku ke, jumpa pemimpin ke, macam mana kita berdepan dengan Allah yang patut kita takuti lebih daripada segala-galanya. Bila manusia dengan pakaian yang ada keduga, bayangkan dengan Allah Ta'ala patut lebih lagi. Dan dengan Allah Ta'ala ambil mereka kita ada, dia tak ada langsung tidak menjaga adab. Firman Allah Ta'ala tersebut menegaskan bahawa
agama yang diredai oleh Allah Ta'ala bagi umat manusia seluruhnya. Tak kira dia apa, Melayu, Cina, Razak, Murut, India, Jepun, orang putih, orang hitam, orang Kelabu, orang merah, semuanya satu saja yang Allah Ta'ala redha, ialah agama Islam. Ya Allah, inna dina indallahi Islam. Semuanya agama yang aku terima di sisi aku ialah Islam. Allah Ta'ala nyatakan lagi, wa may yabtaghi ghairal Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang pilih selain daripada Islam untuk jadi ikutan panduannya, aku tak akan terima. Kalau kita baca bahasa Arab, sampai bila-bila. La ataupun la, mungkin ini hanya tengok besok, tak tengok atau minggu depan. Tapi la ni sampai bila-bila. Falan yuqbala minhu, sampai bila-bila aku tak terima. Bahawa fil akhirati minal khasirin. Orang macam ni, orang yang pilih selain daripada Islam ni, di akhirat tergolong daripada orang-orang yang macam kita sebut, kalau kita sebut sebelum ni, macam rugi atas muka dunia ni kan kita berniaga tak balik modal itu ada, atau modal besar. Tapi rugi yang Allah Ta'ala sebut ini rugi kalau perniagaan dia, rugi juga dirinya sendiri, menyebabkan dia akan dibeban dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala wa iyyahu, iaitu agama tauhid, agama Allah, agama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi terdahulu daripada semuanya bawa risalah Islam. Maknanya Nabi Musa tidak bawa agama Yahudi, Nabi Isa tidak pernah bawa agama Kristian. Jadi siapa? Mereka yang menisbahkan kepada bangsa mereka. Ataupun Nasrani, asalnya Nasirah. Nasirah satu tempat kelahiran Nabi Isa AS di Baitul Laham, di Palestin, dan disebut dalam bahasa Latin sebagai Nazareth. Dan Nasirah ataupun Kristian, Kris itu dalam bahasa Latin maknanya Nabi Isa. Kristian pengikut Isa ataupun Al-Masihi, masih pengikut Nabi Isa AS. Mereka sendiri yang namakan. Iaitu menegakkan pendirian agama yang berdasarkan rukun-rukun iman. Rukun iman kita macam mana, rukun Islam kita macam mana. Jangan kita rasa okey, pastikan tidak ada cacat cela. Kerana cacat celanya boleh menyebabkan cacat celanya iman kita juga. Dan rukun Islam juga, serta dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangan. Itu dia yang Allah Ta'ala suruh kita buat, baik suruhnya berbentuk buat, atau suruhan itu berbentuk tegahan, ataupun mana suruhan itu bentuk wajib, ataupun suruh kita buat. Dan juga suruhan supaya kita tinggalkan larangan. Ini jangan buat, kita tinggalkan, jangan buat. Dan setiap yang Allah Ta'ala halalkan itu baik bagi. Setiap yang Allah Ta'ala haramkan itu tidak baik bagi. Bagi contoh, daging babi sebagai itu, tak boleh makan daging babi. Kajian bukan orang Islam, orang putih sendiri. Dalam daging babi itu dia kata adanya sejenis cacing yang tidak mati walaupun dipanas melebihi 300 darjah Celsius. Tapi itu kita kalau nak makan nak panas sampai 1000 darjah Celsius, jadi apa? Kan? Tak mati. Dan dikatakan diambil air soda ataupun Coca-Cola disiram, dia akan keluar. Itu maknanya. Dan ada di antara kan yang suka di Eropah, dia suka makan babi. Di antara dia akan keluar budak daripada kepala, masuk dalam hati. Maknanya Allah Ta'ala larang benda yang baik bagi, maknanya tidak baik bagi kita, jangan buat. Sama juga perkahwinan.
orang dia ikut nafsu, dia ikut akulah. Tapi perkara Allah Ta'ala larang, kenapa siapa yang tanggung nafkah kepada perempuan ini, nafkah kepada anak yang lain, kalau bukan melalui perkahwinan. Tanggungjawab itu kepada suami, bapa, kepada anak itu. Berhubungan dengan pelaksanaan hukum-hukum syarak, terdapat perbezaan di antara syariat Nabi-Nabi itu. Misalnya syariat Nabi Musa tidak sama berlainan dengan syariat Nabi Isa. Kerana tiap-tiap seorang Rasul itu mempunyai syariatnya tersendiri yang sesuai dengan zaman. Dan kita tahu Nabi Musa dan Nabi Isa, kedua-dua Rasul ini diutuskan kepada Bani Israel. Tapi berbeza kerana masa dan berbeza kerana Rasul itu sendiri. Begitu juga syariat Nabi Muhammad SAW berlainan dengan syariat-syariat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang terdahulu daripada mereka, di mana syariat Nabi Muhammad adalah menasahkan, membatalkan syariat yang terdahulu, syariat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul terdahulu. Bila Nabi Muhammad, syariat itu tak boleh pakai. Yang ada dalam Taurat, Injil tak boleh pakai. Ini yang pakainya kena pakai Quran, kerana menasahkan hukum yang terdapat pada kitab yang terdahulu. Justru itu hukum-hukum syarak dalam syariat Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul yang dahulu daripada syariat Nabi Muhammad SAW ini tidak boleh digunakan pakai dan tidak boleh digunakan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Contohlah, tak banyak salah, banyak dosa. Aku nak guna syariat Nabi Musa lah, boleh bunuh diri sendiri, tak boleh. Kena syariat Nabi Muhammad, tak boleh. Sebenarnya kita sampai setakat itulah, insyaAllah pada lepas puasa nanti, maknanya kita masuk dalam apa yang telah diperincikan perancangan kesimpulan peringatan kepada kita. Dan maknanya kita kehilangan seorang tenaga pengajar seperti kita ditahu. Namun janganlah bila sedih sampai aku langsung nak pergi dengan beliau. Ini masalah kita. Kita yang di sini perlu teruskan, jangan bukan sedih ataupun menangis tidak berlagu. Maknanya tanggungjawab kita belajar ilmu, kesedaran yang Allah Ta'ala campur dalam hati kita teruskan belajar. Sama juga, jangan kita ada sebenarnya tak nak belajar dengan dia ni saja, yang lain tak pandai, tak pandai. Jangan. Mana kita belajar sebanyak mana ilmu. Bukannya Imam Malik sampai beribu orang dalam hadis, belum lagi dalam hikmah, belum lagi dalam tafsir. Siapalah kita ini dan itu. Maknanya memanglah kita sedih, mana kehilangan mereka yang memberi ilmu. Tapi tanggungjawab kita untuk kita faham tentang agama ini, kita teruskan, kita belajar daripada mana siapa pun kita terima. Itu dia. Jangan tetap begini tapi langsung kata dia. Tak boleh. Jadi ada persoalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemungkinan saya begini, bagaimana apabila seorang Islam itu mengatakan sama ada dia bergurau ataupun sedar, tak sedar, dia kata agama Islam dengan agama yang lain itu sama saja. Bila lagi kita lihat jenayah sekarang dilakukan oleh kebanyakan orang Islam, maka dia kata
sama saja. Malah dia kata agama yang bukan Islam itu lebih baik. Sekian. Bagaimana pula iman orang Islam yang mengatakan begini? Sekian. Okey, dan kita perlu tahu bahawa tiga perkara yang menyebabkan seorang itu murtad atau keluar daripada agama Islam. Tapi kalau kita nak kembali hadis kita tak apalah. Maknanya melalui i'tiqad, pegangan hati, melalui perkataan dan perbuatan. I'tiqad dia i'tiqad. Dia akan sebut ni, tapi dia kata bagusnya agama ini, bagusnya agama Yahudi atau Muslim. Wasab iman, batal akidah. Dan dengan perkataan, dan disebut tadi dengan perkataan, wasab. Sama ada dia bergurau atau tidak dalam perkara agama yang melibatkan akidah ini tidak boleh. Tidak boleh sama sekali kita. Allah perkara akidah ini tak boleh main gurauan, bukan perkara gurauan, kerana yang melibatkan Allah, melibatkan Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali tak boleh. Dan kalau yang ketiga dengan perbuatan, dia menerima ritual, dia pergi buat itu boleh merosakkan iman dan membatalkan iman. Dan ini yang antaranya sekarang yang kita dengar, yang saya sebut sebagai mana Islam liberal, Islam plural, plural mana lebih yang kita belajar plural. Maknanya yang saya sebut sebenarnya tadi ini telah disebar di Indonesia dan kami sampai ke negara Islam liberal. Maknanya dia tukar Bismillahirrahmanirrahim dengan Bismillah Rabbul kulli adyan. Kita tak faham. Dengan nama Allah, Tuhan sekalian agama wasat. Allah Ta'ala dah sebut Islam yang Allah Ta'ala beri. Maka satu lagi dia mencabar Allah. Allah Ta'ala dah nyatakan dalam Quran yang lain sama sekali. Dan kita baca, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Siapa yang cari selain daripada Islam, sama sekali apa yang Allah tak akan terima. Di akhirat nanti tergolong daripada bahwa di akhirat tergolong orang yang rugi dan akan dikuatkan oleh Allah. Sekiranya orang yang mengatakan tadi menyamakan agama Islam itu dengan agama lain, sedangkan dia salat, melakukan ibadah puasa, zakat, ditunaikan dan haji. Bagaimana pula amalan-amalan yang telah dia lakukan sebagai rukun Islam yang dilakukan? Maknanya apabila dia memperkatakan sesuatu, kalau kita sedang beritahu kamu dan mengucap balik dan bertaubat kepada Allah, kamu mengatakan sesuatu yang batil, yang salah, dan kebatilan itu boleh menyebabkan akidah kamu rosak. Kesedarkan dia. Kalau dia tak sedar bahawa kamu telah rosak dari segi akidah dengan iman itu kamu. Dan itulah maknanya dalam perkara akidah ini tak boleh gurauan, boleh jatuh. Bila rosak akidah, Allah Ta'ala sebut haba'an mansura, amalan dia terbakar jadi debu bertebar. Macam yang saya sebut kisah apa nama Barsisa, hebat ambil dari segi ibadah dia, tapi dia sebelum dia mati, dia minum arak, dia berzina, dia membunuh, dan dia sembah maknanya syaitan dia. Dan ketika itu ditarik nyawanya, dia sebagai kafir. Maknanya ibadah yang sebegitu banyak, yang ratusan tahun dia panjang, jadi debu berterbang, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada nilai akidah, nilai iman. Bila ada nilai iman, dan Allah Nabi sebut barang siapa yang ada nilai iman tadi, walaupun sebesar biji sawi, masih ada iman sikit aja, tapi kena bakar dan berikan tu. Tapi mereka yang rasa akidah ini semuanya ditolak oleh Allah. Dan kalau kita sudah bagi tahu, kamu kena taubat kepada Allah Ta'ala, kamu kena berbahagia syahadatkan yang betul-betul taubat kepada Allah supaya Allah Ta'ala terima. Dan tak boleh hanya kita nak berkatakan sesuatu yang tidak hak, yang batil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
So, saya nak tentang agama lain, dalam Hindu Taoism. Kita dapati banyak orang-orang itu meraihkan sekali dengan menerapkan Taoism. Apa pandangan Ustaz dengan orang itu? Okey, kita dari segi ritual ibadah dia dan kita toleransi agama Islam adalah satu agama yang toleransi, tetapi bukanlah toleransi itu makna kita sendiri menyambut, sama sekali tidak. Boleh wasa akidah yang tadi melalui perbuatan, boleh wasa akidah. Ialah maknanya la ikrah fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Kita paksa dia supaya terima Islam tak boleh. Tapi maknanya Islam membenarkan mereka mengamalkan peraturan agama, tapi kita tidak boleh ikut sama dalam perjalanan agama, sama sekali tidak boleh. Maksudnya macam mana Ustaz? Maksudnya macam saya juga suka gerakan Taoism tu yang kita tengok banyak Islam. Jadi ikut itu makna ikut serta ke Ustaz? Ikut serta. Meraihkan dia. Dan kalau nak kita apa tidak dia pada yang dia ada? Dan kalau saya bagi tahu tadi, makna dari segi perbuatan memang jatuh. Jadi kalau kita dah sedar, kita kena berbarui sadar, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Kerana kita kita tak tahu. Tapi sedangkan dia tak tahu. Tadi siapa di TV di mana-mana kita tak boleh dalam bahasa. Tapi diikut juga. Itulah masalah. Ada dia sedar lagi lah. Kalau tak sedar, dia jatuh. Apatah lagi kalau dia sedar. Mana ritual agama tak boleh. Dan dia maklumkan bahawa di Malaysia ini yang penganut Syiah dia ikut. Kerana apa, dia ada ketika mana dia panggil Asyura 10 Muharram itu kerana Sayyidina Husain di Karbala pada bulan Muharram. Lalu dia melukakan dirinya sendiri. Dan tuan-tuan tengok kita lihat Ustaz Ahmad dia tunjukkan dan siapa memang dia keluar daripada pegangan Al-Sunnah. Maknanya kalau tahu lagi lah. Kalau tak tahu pun dia jatuh. Lagi-lagi lah kalau tahu. Ya. Dia mesti keluar daripada teman dia tak lah. Ataupun kita kata kafir sama. Wa may yartadda minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Barang siapa berpaling tada daripada agamanya, fa huwa kafir. Allah Ta'ala sebut dia ni kafir. Dan terbatal segala amalan. Amalan dibuat terbatal dengan sebab Allah. Dan ingat, syirik ini menyekutukan Allah atau menyamakan ibadah kita dengan agama lain, dosa besar. Hakikatnya kita kata, dan Allah Ta'ala sebut, Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma nazalika liman yasha. Maksudnya Allah Ta'ala tidak ampun dosa syirik kepada kita. Tapi kerana tak sedar, kita taubatlah, bersungguh-sungguh berbahami syahadat, menangislah depan Allah kerana kejahilan tak tahu ya Allah benda itu boleh menjatuhkan akidah, membatalkan syahadat, menyebabkan aku murtad. Mohon betul-betul kepada Allah, segahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi maknanya jangan buat perkara yang boleh menyebabkan syirik. Itu dosa yang paling besar dalam sekalian dosa-dosa besar. Allah. Assalamualaikum Ustaz. Sebelumnya saya minta maaf. Kita ketahui bahwa di antara empat agama ini merupakan agama semawi yang dimana tidaknya daripada agama Ibrahim. Dan ini juga merupakan contoh agama Islam. Jadi, adakah agama lain yang seperti Islam yang ada tasawuf atau tidak termasuk dalam kategori agama
kawasan wahyu Allah juga, dimana dia diturunkan kepada Rasulullah. Jadi adakah kita dari agama Islam ini hanya yang berpegang kepada Al-Quran saja? Berkenaan dengan dikatakan agama Yahudi dan agama Nasrani, agama Kristian sebagai agama samawi yang belajarkan. Kenapa dikatakan agama samawi? Kerana dia diutuskan Rasul, diutuskan kitab. Itu sebab kita namakan dia sebagai agama samawi. Dan telah dinyatakan apabila diutuskan Nabi Muhammad, ada risalah, ada kitab Al-Quran, memasukkan pengamalan agama yang kita kata itu Islam. Nabi dan di dalam Quran dia kata Nabi Musa, ayat yang saya baca maknanya Nabi Musa, Nabi Isa, wa ma kana yahudiyan wala nasraniyan, dia bukan Yahudi, bukan Nasrani. Allah Ta'ala sebut walakin kana hanifan, mereka ni hanif lurus, musliman, Islam. Allah Ta'ala sebut. Jadi kita kata agama Yahudi sama lah macam yang ada sekarang pasal dia diutuskan. Dan apabila kita semua kitab mereka, dia buangkan berkenaan dengan yang melibatkan perkara, tidak ada dalam kitab. Sama ada Yahudi ada sekarang, dan demikian juga dengan Kristian ada sekarang, dia tidak ada. Kerana perkara gaib ini dia tak boleh kita pakai kepala otak kita, tak boleh. Kitab yang ada di tangan mereka ini, mana yang telah diubah sebahagian besar, ada kata lebih 80% telah diubah. Sebab itu maknanya bila ada sekalipun mana syariat dia telah terbatal dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak boleh pakai. Dan kalau kita tahu, dan ini dinyatakan oleh seorang yang yang asalnya padri namanya Anthony, Sir Anthony, Sir tinggilah, dia beri hampun dosa. Yang sekarang namanya Haji Ayub, dia duduk di di Sarawak sekarang ini. Dia kata memang agama Kristian, bagi contoh, dia kata dia tak nak orang Kristian itu alim tetap Kristian. Kenapa? Dia nak apa-apa saja serah pada padri. Kerana kalau mereka alim tentang agama mereka dengan banyak percandaan di antara Bible dengan Bible yang banyak macam. Boleh? Allah, maknanya syariat dia boleh pakai. Dan kalau dia kata dia agama Islam, mesti ada berkaitan dengan beriman dengan perkara tidak ada dalam akidah kita. Kalau ada sekalipun, syariat dah telah terpakai. Allah, boleh? Ya. Baiklah, sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan artinya bila kita hampir kepada Allah, kita betul-betul ingat manusia itu mana Allah Ta'ala sebut, kita yang punya tanggungjawab yang besar. Sebagaimana Allah Ta'ala Alhamdulillah Ujub surah Ahzab, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-jibal wa abaina an yahmilnaha wa ashfaq minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Sebenarnya kami telah bentangkan amanah ini kepada 7 petala langit dan bumi, kepada bukit bukau dan gunung ganang, pikul amanah ini, agama ini, Quran ini. Wa abaina an yahmilnaha, mereka tak sanggup. Wa ashfaq minha, dipertanggungjawabkan kepada kita, insan, manusia. Sedangkan manusia itu zaluman, zalim, jahula, jahil. Dan kita kena keluarkan, jangan kita bersifat zalim dan jangan kita jahil dengan perkara agama, kerana boleh membawa pada yang lebih besar. Allah Ta'ala. Marilah sama kita berdoa, mudah-mudahan orang yang ada ini supaya kalau boleh maksiat kita tolak, dan segala membawa keampunan dalam Allah kita segera bersepakat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berikanlah kami semua pada bulan Rajab dan Sya'ban. Wa balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kepada kami pada bulan Ramadan.
Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a ya Allah, kami mohon kehadrat-Mu ya Allah, ilmu yang bermanfaat, wa qalban khashi'an, hati yang takut, yang khusyuk padamu ya Allah, wa amalan maqbulan mutaqabbalan, dan amal ibadah yang diterima di sisi Allah. Allahumma haqqa warzuqna ittiba', ya Allah, berikanlah kami kebenaran itu, biarlah kami tengoknya sebagai kebenaran, warzuqna ittiba', dan kurnialah kepada kami agar kami dapat mengikutinya. Wa batila warzuqna ijtinabah, ya Allah, tunjukkanlah juga kepada kami kebatilan itu, biarlah kami tengoknya sebagai kebatilan, dan kurniakanlah kepada kami agar kami dapat menghindari dan menjauh. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun dan Maha Pemurah, kami mohon kehadrat, berilah kebahagiaan kehidupan kami dunia ini, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan kehidupan kami sesudah kematian kami di akhirat. Wa qina azabannar, dan peliharalah ya Allah kami semuanya lemah ya dhaif ini, yang banyak dosa ini, daripada azab api neraka ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum ya karim. Terima kasih atas kesediaan mendengar. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah, apa yang kurang dari kelemahan diri saya, dan saya mohon maaf. Aku lihaza wa sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.